kita juga ingin berkongsi pada anda iaitu berkenaan dengan anugerah keluarga misali yang akan bercakap dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, iaitu kalau boleh saya kongsikan, Yadin telah pun memperkenalkan anugerah Ibu Misali ini secara bersiri pada tahun 1980. Dan tahun ini siapakah bakal ataupun menjadi Ibu Misali? Kita akan bersama dengan Tuan Kamarul Arif Tuanso selaku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Raja Sofi? Baik, alhamdulillah. Tuan, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Tuan. Jadi program ini sebenarnya telah pun diadakanlah pada tahun 1980 dan alhamdulillah tahun ini kita mulakan kembali aura ibu-ibu Misali ni. Jadi sebagai permulaan lah, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan program ini. Jadi bagaimana proses pemilihan tu dan sebagainya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala Rasulillah. Alhamdulillah program ni macam yang Raja Sofi sebut tadi adalah program legacy 1980. Saya sendiri tak lahir lagi. Saya rasa Raja Sofi pun belum lahir lagi. Kebanyakan kita belum lahir lagi. Ia adalah satu program yang diperkenalkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dalam menonjolkan contoh-contoh. Bila dipanggil misali itu maksudnya contoh. Kalau misali maksudnya contoh. Contoh-contoh yang boleh diteladani oleh masyarakat. Kerana kita tahu bahawa asas yang paling penting dalam pembinaan sebuah negara bermula daripada keluarga. Kalau nak lihat negara itu baik, negara itu sempurna, negara itu maju dan progresif, lihat kepada bagaimana institusi keluarga di dalam negara itu. Jadi Malaysia ini kalau kita tengok dia maju adalah kerana banyak keluarga-keluarga yang mempunyai cerita-cerita mereka dalam menonjolkan kejayaan ahli masing-masing. Kalau ditanya kepada saya bagaimana kriteria yang dipilih, kita akan melihat kepada beberapa kriteria yang utama. Terutamanya dari segi kejayaan yang dicapai oleh keluarga itu dan juga cerita ataupun pengalaman yang dilalui oleh mereka. Kerana keluarga-keluarga misali yang selalu kita temui, mereka kejayaan yang mereka peroleh itu bukan orang kata, kalau orang putih kata serve on the silver platter, bukan dihidangkan begitu. Mereka ada cerita yang patut dikongsi, yang mana dengan pengalaman yang dilalui ini biasanya orang akan mengatakan bahawa sukar untuk mereka ini mencapai kejayaan. Tapi kita buktikan bahawa kalau ada disiplin, ada tawakal yang tinggi, ada usaha yang kuat dan juga kesatuan dalam keluarga, insya-Allah perkara itu akan berjaya. Sekarang ni kita di Yadim dalam proses pencarian dan pencalonan daripada seluruh negara. Insya-Allah pencalonan ini tamat 31 ataupun hujung bulan ini nanti. Dan selepas itu kita akan buat tapisan dan selepas itu kita akan buat temu bual, soal selidik. Tim kita akan bergerak di seluruh Malaysia untuk bertemu dengan calon-calon ini. Kita akan shortlistkan dan akan ada mereka yang membuat penilaian serta pencalonan yang seterusnya lah. Wah, itu dia. Jadi sehingga 31 Disember ini saja. Julai. Julai. Pencalonan Julai. Julai saja. Okey. Ya, pencalonan Julai dan kita cadangkan untuk adakan majlis penganugerahan itu dalam bulan November sebab selepas sampai pencalonan dia akan ada proses-proses yang lain. Wah, itu tak lama lagi lah, tuan. Okey, dan selain daripada itu, apa yang diperolehilah daripada penganugerahan tersebut? Dan mungkin beliau yang telah pun memenangi anugerah tersebut mungkin akan berkongsi cerita kepada wanita-wanita luar sana ataupun apa selepas itu rintitannya. Untuk anugerah keluarga Misali untuk edisi kali ini, kalau ditanya tentang kesan, saya rasa kalau lagu Ibu Misali itu saya rasa sangat mereka yang hidup pada 80-an, 90-an sangat teringat akan lagu itu dan itu adalah saya rasa legacy yang kita tinggalkan dan kita nak hidupkan balik. Saya ingat kali terakhir kita lakukan anugerah keluarga Misali adalah pada tahun 2017. Itu dah lama lah kita tak buat. Untuk tahun ini atau edisi kali ini kita akan tampilkan 9 kategori. 9 kategori. Kita ada keluarga Misali Melayu, Cina, India, orang asli, Sabah, Sarawak. Kemudian kita akan ada Ibu Misali dan juga tidak dilupakan Bapa Misali kerana kita tahu biasanya orang akan sebut ibu. Dia kalau tiada ibu pun dia bapa kena ada juga kan, dalam sebuah keluarga ni dia kena ada bapa juga. So Bapa Misali dan kita ada anugerah pewaris harapan. So kita nak tengok dari sudut spektrum keseluruhan dalam institusi keluarga, ibu, ayah, anak-anak dan keluarga mengikut pengalaman masing-masing. Kalau ditanya kepada kita tentang apa kesan yang kita tunjulkan, yang paling penting ialah kita nak tunjulkan sisi-sisi ataupun kisah-kisah baik yang perlu dicontohi. Dalam dunia IT ataupun dunia media sosial hari ini banyak sangat kisah-kisah viral yang ditularkan, itu kisah-kisah yang
kita sukar nak teladani kadang-kadang dengan akhlaknya, dengan sebagainya. Jadi Yadim nak mengambil tanggungjawab, ini juga adalah salah satu bentuk dakwah. Kita nak tonjolkan cerita-cerita baik bahawa untuk menjadi keluarga yang baik ataupun keluarga yang misali, ini kisah yang mereka lalui dan ini kejayaan yang mereka capai. Ia bukan kisah mustahil yang boleh nak dicapai oleh mana-mana masyarakat. Asal sahaja sekali lagi kalau kita mempunyai kesungguhan untuk mencapai kejayaan. Dalam Al-Quran Allah SWT gunakan perkataan keluarga untuk menggambarkan unit keluarga itu lebih kurang dalam 50 kali di dalam Al-Quran. Nak menggambarkan Al-Quran ataupun Islam sendiri melihat institusi keluarga adalah institusi yang sangat penting. Kalau bermula daripada mana? Bermula daripada keluarga. Dalam cerita-cerita kalau kita lihat ada Nabi pun kita tahu Nabi yang Allah SWT takdirkan tidak mempunyai isteri yang baik. Ada juga keluarga pembesar tetapi isteri yang baik, suami yang tak baik. Tapi Allah nak menggambarkan bagaimana kompleksiti manusia itu sendiri akhirnya akan bermula dengan keluarga. Dengan keluarga. So, yang inilah kami di Yadim yang kita nak tawarkan kepada masyarakat. Kita banyak sangat dah program-program anugerah-anugerah yang lain. Tapi kita nak ingatkan balik bahawa semuanya bermula dengan keluarga dan kita harap akan ada sokongan yang besar kali ini, insya-Allah. Betul. Saya setuju kan Tuan kan, tanpa keluarga siapa kita, tetapi daripada keluarga itu juga akan membentuk generasi-generasi dan tak mustahil juga kalau daripada keluarga yang mungkin kurang baik dan sebagainya akhirnya membentuk anak-anak yang berjaya kan. Betul. Jadi okey, selain daripada itu ada 9 kategori Tuan seperti yang dikongsikan tadi, ada bapa Mitali, Mitali, keluarga Mitali yang sangat penting. Jadi apa lagi antara kategori lain, dan dari segi proses pemilihan ini pastinya sukar juga untuk dibuat kriterianya. Saya bila mendapat taklimat daripada pasukan yang nak melaksanakan daripada pegawai-pegawai saya. Memang agak kompleks sebenarnya proses yang mereka lalui pencalonan sekarang ni, dan bila kita buat pencalonan untuk tempoh sekarang dia perlu lebih telus dan lebih ramai yang terlibat. Kita tak boleh lagi sekadar pencalonan ini pergi kepada peringkat-peringkat tertentu dalam masyarakat, pergi kepada jabatan kerajaan dan sebagainya. Tak. Sebab sekarang ni orang akan mudah untuk akses kepada maklumat. Kena buka, kena ada keterlibatan inklusif kepada semua. Jadi proses itu memang dia agak kompleks dan berlapis-lapis. Tetapi insya-Allah saya fikir kerana kita mempunyai jaringan hubungan di peringkat Yadim ini sampai ke peringkat akar umbi yang sangat baik, saya fikir. Jadi insya-Allah kita boleh lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentang kategori yang kita lalui itu juga sebenarnya. Kita dulu mudah ibu misali dan kemudian kita ada bapa misali. Tetapi kita dah kena pergi pula keluarga misali yang mewakili mungkin kelompok keluarga Cina, keluarga India. Sebab kita sekarang ni pula temanya keluarga Malaysia. Kita tak nak ada mereka yang tertinggal di belakang di dalam pencalonan ni. Sebab tu kategorinya itu jadi sampai 9. Kalau saya boleh kongsi dengan Raja Sofi, kategori bapa misali sendiri tu pun. Bapa misali itu sendiri pun kita bincang. Kriteria bapa misali dengan ibu misali ni tak ada sama. Dia mesti takkan jadi sama. Sebab bapa misali penonjolannya itu lebih kepada ciri-ciri lelaki yang kepimpinannya, kejayaannya dan sebagainya. Ibu misali ini mungkin dilihat dari sudut bagaimana didikan kepada anaknya, mungkin dilihat daripada kisah pencapaian mereka. Bapa misali pula mungkin dilihat dari sudut sumbangan kepada masyarakat dan sebagainya. So sebab tu kalau di Yadim ini kita perkenalkan apa yang kita panggil sebagai model lelaki qawam untuk menjadi kriteria kepada pemilihan bapa misali. Dan perkara ini dah diangkat sampai ke peringkat agensi agama persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sendiri pun menekankan bahawa perlu ada penelitian tentang model lelaki qawam ini, dan ini kita nak terjemahkan di dalam pemilihan lelaki ataupun bapa misali. Tapi dia susahlah, kita tahu ni zaman viral ni, dia akan naik satu calon kemudian ramai orang akan menilai dan scrutinize. So kita terbuka, kita sangat realistik sebab perkara ni tak boleh nak dikatakan mesti mengikut satu set yang standard begitu. Tetapi insya-Allah lah saya fikir kita dapat banyak pandangan daripada tokoh masyarakat, pakar-pakarnya. InsyaAllah lah kita dapat melakukan dengan sebaiknya. Okey, jadi dari segi pemilihan ini, adakah mungkin mereka rasa mereka layak untuk mendapat anugerah ini? Jadi adakah boleh menghantar pencalonan itu atau bagaimana Tuan? InsyaAllah. Kita boleh dua cara untuk mencalonkan. Sama ada boleh akses melalui website Yadim. Macam saya sebut tadi lah, kita hantar kepada jabatan kerajaan, kita hantar kepada lapisan masyarakat, kita hantar. Tapi kita juga terbuka kepada semua. Mereka yang nak mencalonkan boleh dapati borang pencalonan dan juga syarat-syarat dan sebagainya itu di website Yadim.
ataupun boleh scan QR kod yang kami sediakan di Facebook Yadim. Jadi dia sangat demokratik, siapa sahaja yang ingin mencalonkan boleh mencalonkan, datang ke depan. Terutamanya kita buat ini juga kerana kita nak merealisasikan dan nak memaknakan apa yang Perdana Menteri sebut, keluarga Malaysia. So kita nak kata elemen keluarga Malaysia yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perkenalkan itu, dia boleh diterjemahkan dengan program-program yang kita tawarkan ini. So antaranya ini adalah seperti mana yang kita buat sekarang ni lah, Anugerah Keluarga Mithali, insya-Allah pada bulan 11 nanti. Ya, insya-Allah itu dia. Jadi masih lagi sempatlah untuk orang kata untuk mohon ataupun untuk menyertai permohonan mencalonkan diri anda ataupun keluarga. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Kamarul Arif Tuan Soh selaku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih.